Dan Ustazah juga ambil kesempatan kepada orang laki-laki juga. Nak cakap pada orang laki-laki. Kita lah seorang laki-laki yang sepatutnya melindungi maruah wanita. Kenapa kita pergi panggil anak orang tu? Kenapa kita pergi bagi dia duit 7-800? Sebab apa? Teman-teman minum. Mula-mula teman-teman minum tuan-puan 7-800 bayar tuan-puan. Minum 2-3 jam. Kerosakan yang berkait dengan maruah diri. Syurga tak merindukan tuan-puan wanita yang tak jaga kehormatan diri. Percayalah cakap Ustaz. Yang dirindukan oleh syurga ni adalah wanita yang menjaga kehormatan diri. Lihat bagaimana seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain. Dia kata, ala urika bimra'atin min ahli jannah atau kama qala. Kamu nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan daripada ahli syurga? Pelik juga kan? Kalau kat dunia boleh cakap macam tu. Contoh saya kata dengan puan-puan nak tahu tak? Nak tak saya tunjukkan seorang wanita di kalangan ini daripada ahli syurga? Wah. Pelik tu. Satu mana Ustaz tahu? Kan? Tapi sahabat tu tanya, lepas tu laki-laki tadi jawab, nak tahulah mana perempuan ahli syurga. Lalu laki-laki tu kata, perempuan itu telah mendatangi Nabi SAW dan aku nampak. Aku dengar. Aku tahu. Dia telah mendatangi Nabi SAW. Perempuan yang mana? Hazihi mra'atus sauda. Tu dia. Ni. Bila sebut hazihi tu makna tak jauh. Perempuan dekat. Ni. Perempuan negro tu. Imra'ah sauda ni perempuan kulit hitam. Jadi bisa terjemah lebih mudah. Senang nak faham. Tu perempuan negro. Syurga tak pandang perempuan ni. Kita kulit putih, kulit merah, kulit hitam, kuning langsat, belang-belang semua tak kisah. Sampaikan dalam hadis tu ceritanya pasal perempuan kulit hitam tu. Dia telah mendatangi Nabi SAW. Dia telah mengadu kepada Nabi SAW mengatakan bahawa dia sakit. Sakit dia tu umpama tuan-puan sekalian, maksud dia macam sakit lebih kurang macam sawan. Bila datang penyakit tu, dia hilang kontrol kepada diri dia. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW, dia kata apa? Aku ni sakit. Ditimpa penyakit sawan. Dan apabila datang penyakitku itu, lalu auratku tersingkap. Sebab sawan kan, dalam macam tu bukan sedap. Jadi auratku tersingkap. Tolong ya Rasulullah, doakan aku. Sekarang kita tak tahu perempuan ni sebenarnya perhatian dia pada sakit ke pada aurat. Tapi dia telah berkata pada Nabi SAW, doakan aku. Apa jawapan Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mahu, kamu tetaplah sabar dengan penyakit itu, kamu dijamin syurga. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu nak, tetaplah sabar, penyakit itu berterusan pada kamu, tapi ingat, jamin syurga untuk kamu. Tapi kalau kamu mahu, da'utullah, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat penyakit kamu. Boleh, Nabi boleh doa. Tapi bila angkat penyakit ni, tak ada dah. Walakil jannah tak ada. Jaminan syurga tak ada. Tengoklah macam mana. Boleh jadi begini, boleh jadi begitu. Tapi kalau kamu sabar dengan keadaan ini, syurga. Nabi beritahu siap-siap dah. Apa pilihan wanita itu? Aku pilih syurga. Aku akan sabar. Cuma ya Rasulullah, tolong doakan kalau datang penyakitku ini, auratku tetap terjaga. Itu je. Bukan nak suruh angkat penyakit, tapi nak jangan sampai auratku terjaga. Ini kehormatan diriku. Masya Allah. Itu tersikat aurat ketika sawan. Yang sengaja dedah aurat ni sawan ke tak? Kan kalau tanya kan bunyi macam kasar pula. Tapi kadang-kadang kena dikasarkan juga sesekali. Biar kita berfikir. Setara tu orang negro tu tuan-puan sekalian. Boleh lagi berfikir. Masa sakit, nanti aurat aku tersingkap. Habis tu kita yang waras-waras ni, yang sehat akal fikiran segala benda, kita ada masalah apa kalau kita sengaja menyingkap betis kita?
menyingkap peha kita, menyingkap dada kita. Kita ada masalah apa, tuan-puan? Ya, sebab itu berlaku pada sahabiah tu, pada seorang yang, ialah wanita tadi tu, sebab sawan. Jadi Masya Allah, tuan-puan sekalian, orang yang menjaga kehormatan diri, wanita yang menjaga kehormatan diri ini terlalu istimewa, sangat special. Didik anak-anak perempuan kita menjaga kehormatan diri. Tuan-puan tahu kan, dunia hari ini ni semua kena hati-hati ya tuan-puan ya. Ustazah sebenarnya ada beberapa perkara yang Ustazah dalam list Ustazah tu Ustazah memang nak sampaikan dan nak orang semua alert benda tu. Pertama tuan-puan, cabaran fitnah dunia hari ni, kita tak boleh hanya pandang zahir je lepas tu lega. Contoh kita kata anak kita bertudung dah, ya, anak kita ngaji sekolah agama, anak kita belajar tahfiz, lepas tu kita tak ambil perhatian yang sewajarnya kepada anak tersebut. Tak boleh tuan-puan. Memang ibarat macam kita tanam pokok tu lah. Kena jaga. Sekejap je pokok tu kita tinggal, lalang naik. Sekejap je pokok kita tinggal, tak siram, kering. Serangga. Sekejap je. Siapa tanam pokok? Sebab Imam Ghazali yang selalu yang sebut, didik anak-anak ni macam orang tanam pokok. Kalau nak tengok hasilnya, pokok tu kena jaga. Sebab tuan-puan, terlalu banyak dah kes. Orang muda ke orang tua tak kisah. Ini bukan soal umur dah. Soal ketakwaan kepada Allah ya, takwa. Yang sebenarnya sudah tidak menjaga kehormatan diri. Bahkan itu dah menjadi jalan mendapat kesenangan hidup. Ya, dapat kesenangan hidup. Balik kampung, elok anak kita yang belajar kat bandar tu contohnya pakai tudung, kita lega. Tapi kita kena tanya juga. Ya, kena tengok juga. Kawan dia siapa. Dia dapat duit mana, daripada mana ni? Beli handphone mahal-mahal. Dia kata dia kerja apa? Kita kena tengok juga tuan-puan, sebab ramai rupanya sekarang yang dah jadi sugar baby. Sugar baby tahu? Bukan kecil manis ya? Sugar baby ni. Yang melanggan sugar daddy. Dan berlaku pada orang yang kita tak sangka-sangka tuan-puan. Penampilan luaran tu. Bukan kita kata bohsia. Nampak kan macam mana cara dia. Ini tak. Semuanya telah diatur oleh aplikasi-aplikasi dalam gadget ni. Mengatur pertemuan-pertemuan. Bahkan minta maaf tuan-puan, adalah kes yang sampai kepada ustazah. Bila mak ayah ni kedekut sangat. Kedekut sangat dengan anak. So, dia nak anak ni cari duit sendiri. Dia nak anak ni buatlah apa-apa saja kat dalam TikTok ke apa benda ke, asalkan dapat duit. So, dia tahan belanja pada anak ni. Tak. Nak duit cari sendiri. Jadi, kalau anak tu ada yang macam rehat-rehat kat rumah pun, mak ayah tu akan tanya, tak buat TikTok ke? Ni mengadunya tuan-puan, kaum keluarga pada ustazah. Tak buat TikTok ke? Dah duduk saja tak buat duit ni. Pergi buat. Kalau suruh buat TikTok ceramah tak apa. Ya? Ini maknanya ikutlah agama apa pun nak buat asalkan dapat pulangan duit. Abah mak tak nak bagi duit dah. Jadi tuan-puan sekalian, pendek ceritanya tuan-puan, akhirnya disapa oleh seseorang lelaki yang sanggup memberikan kepada dia ni bulanan. Asal boleh layan saya melalui video, handphone, tiap-tiap malam. Tuan-puan, keluarga boleh cakap apa dia? Alah, dalam video je. Dalam handphone je. Siapa nak bagi 3,000 sebulan? Masya Allah, tuan-puan, takut betul lah dunia hari ni ya. Ya Allah, semudah tu orang boleh fikir. Tahu tak nanti, kalau dia ada kesempatan berjumpa, kita boleh bayang ya tuan-puan, apa yang boleh berlaku. Kalau sudah dimukadimahkan dengan macam-macam benda dalam handphone, bukan besar pun Malaysia ni nak jumpa.
Jumpa je kat mana-mana, dah berani besok nak jumpa. Allahu Akbar waliyazubillah. Tapi kehormatan diri ni mahal tuan-puan tu seorang wanita. Jaga. Ya, sama ada di hadapan orang, di belakang orang ramai tahu ke tak tahu ke, ini antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga kehormatan diri. Ya, termasuklah kita yang dah dewasa. Dan Ustazah juga ambil kesempatan kepada orang laki-laki juga. Yang nak cakap pada orang laki-laki. Kita lah seorang laki-laki yang sepatutnya melindungi maruah wanita. Kenapa kita pergi langgan? Kenapa kita pergi panggil anak orang tu? Kenapa kita pergi bagi dia duit 700-800? Sebab apa? Teman-teman minum. Mula-mula teman-teman minum ya tuan-puan ya. 700-800 bayar tuan-puan. Minum 2-3 jam. Masya Allah, ni semua kerosakan yang berkait dengan maruah diri. Ifatun nafsi. Kehormatan diri. Dan akhir zaman, kita takut benda tu jadi satu kebiasaan. Ya? Ada tuan-puan, sembang-sembang Ustazah dengan kawan-kawan, ya, pensyarah. Kadang-kadang anak murid kita gaib, tiba-tiba tak ada. Tanya lepas beranak. Lepas beranak. Kahwin dia tidak. Lepas tu datang kelas, nampak lemah sangat. Masya Allah, macam-macam tuan-puan. Kita malas juga nak cerita-cerita benda tu kan, ya. Tapi kita kena ambil tahu, muslimin-muslimat, soal kehormatan diri ni bukan kecil. Senang bagi orang yang Allah mudahkan untuk jaga, susah bagi orang yang disusahkan lah. Ya, so kena berdoa, mohon kepada Allah agar Allah menjaga kehormatan diri kita.